Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairullah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala kumpulkan kita pada malam ini bersama-sama di dalam satu majlis ilmu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana majlis ilmu ini Allah Taala mengampunkan dosa, yang mana majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada kehidupan kita, sehingga apabila orang yang hadir daripada majlis ilmu ini insya-Allah taala, maka orang tersebut pastilah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki kepadanya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia. Inilah majlis ilmu daripada taman-taman syurga yang membawa keberkatan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Ada orang dia pergi majlis ilmu sekali saja, tapi Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Kenapa? Kerana dalam majlis ilmu itu boleh jadi adanya orang soleh, adanya para walinya Allah Subhanahu wa taala yang bila tengok dia, mendoakan dia dan menjadi saksi kepada dia. Bahawasanya alam ini menjadi saksi kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik pokok, baik batu bata, baik apa saja yang di muka bumi ini akan menjadi saksi kita nanti di yaumul qiyamah. Kerana itu Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah itu bila beliau meninggal, beliau mewasiatkan kepada anak murid dia supaya di makamnya itu nanti dilekatkan satu tiang yang mana dia pernah mengajar dulu. Kalau tuan-tuan dan puan pergi di Mesir itu ada satu tiang. Tiang itu tuan-tuan dan puan merupakan tempat Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah bersandar. Maka beliau kata, nanti di kubur aku pacakkan tiang tersebut berhampiran daripada makam aku, daripada kubur aku. Nampak tak? Para ulama sebegitulah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah kita ni, tiang-tiang dalam masjid ni tuan-tuan dan puan-puan itu akan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi benda-benda yang hidup, di kalangan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya tersebut boleh menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anggota kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ingatlah bahawasanya setiap alam ini tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan kita. Jadi oleh kerana itu, hadirlah selalu majlis ilmu, insya-Allah taala akan kita dapat menjadi orang-orang yang diampuni dosa, insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula pada hadis yang ke-28 yang membicarakan tentang mendengar kata dan taat, iaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari itu kita telah pun baca sedikit pada awal-awal hadis ini yang membicarakan tentang ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat ketika mana sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku mewasiatkan kepada kamu untuk kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa? Kita dah sebut sebelum ni, takwa itu adalah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menghindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu ta'rif bagi Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Ada juga yang dimaksudkan takwa di sisi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Kata beliau, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkasih. Itu maksud takwa. Kalau orang ni dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bukan orang yang bertakwa. Dan sifat orang-orang yang bertakwa Allah Taala sebut dalam Al-Quran banyak. Di antaranya Allah Taala sebutkan orang-orang ahli ilmu. Allah Taala sebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Taala itu siapa? Iaitu ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang yang belajar. Jadi nak takut kepada Allah ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dia boleh datang tiba-tiba ke? Kata para ulama, kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah, barulah kita rasa haibah, rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Nampak, seumpama seorang lelaki yang sebelum ni kita tak pernah kenal dia. Bila kita kenal dia, ternyata dia adalah seorang komando, adalah seorang yang berpangkat general. Maka kita tengok, oh, ini bukan calon-calon orang. Kita rasa haibah. Dulu mula tak kenal. Maka bila kita dah kenal, kita jadi respect dan takut. Yalah, tuan-tuan dan perempuan salah cakap esok, memang kenalah dengan orang-orang macam ni. Nampak tak? Itu dipanggil ilmu. Ilmu ni menakutkan kita apabila kita mengetahui hal sebenarnya, iaitu bila kita kenal Allah, maka kita akan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Iaitu bila kita kenal Allah, kita akan tahu apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Allah Ta'ala larang. Hari ini orang menjadi melakukan langgar semacam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana apa? Oleh kerana mereka itu jahil. Oleh kerana mereka itu tak ada ilmu. Macam mana nak takut kepada Allah? Macam mana nak takut? Macam mana nak menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah sedangkan dia pun tak tahu benda tersebut adalah dilarang? Betul tak? Pada hari ini berapa ramai orang-orang muda. Kita tengok yang kalau bercakap tuan-tuan dan perempuan macam tak ada iman. Cakap tu bukan lagi seolah orang yang berben dan berbenti lagi. Nampak tak? Kenapa? Kerana jahil yang menepu di dalam diri mereka. Jadi oleh kerana itu pentingnya menuntut ilmu ini. Itu kata Sayyidina Ali Kamarujah. Takwa itu khawfu minal jalil. Iaitu takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan. Takut dengan Allah ni adalah salah satu nikmat bagi orang-orang arifin. Orang yang kenal dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, salah satu nikmat mereka. Takut dengan Allah berbeza kita takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, kita akan jauh dengan makhluk. Tapi kita takut dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita nak hampir kepada Allah. Semakin kita lagi nak banyak berdoa, lagi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, orang yang takut kepada Allah, maka orang tersebut akan dikurniakan ketakutan pada setiap makhluk-makhluk ke atasnya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah takut kepada Al-Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa? Iaitu al-amalu bitanzil. Iaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar takut saja, tapi tak beramal, tak boleh. Takutlah, takut. Ada setengah orang macam tu kan? Takutlah. Dah akhir zaman. Disebut selalu akhir zaman, masjid tak pergi juga. Disebut akhir zaman, mengaji tak pergi mengaji juga. Tak boleh juga. Bukan hari ni kan orang takut kan? Ustaz-ustaz banyak cerita Dajjal. Duduk sibuk lah tengok puan. Nampak tak? Apa konspirasi lah, apalah. Takut. Tapi tak pergi mengaji. Macam mana? Tak boleh dikategorikan sebagai orang bertakwa. Al-amalu bitanzil. Beramal yang disuruh oleh Allah dan juga Rasulullah. Yang disuruh oleh Allah banyak tak? Banyak. Menuntut ilmu, salat, puasa, zakat. Jaga sesuatu yang sesuatu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghindari sesuatu larangan Allah. Itu beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah. Dan juga menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya al-amalu bitanzil. Kemudian kata Sayyidina Ali, ciri-ciri orang bertakwa. Iaitu apa takwa?
iaitu ar-ridha bil qalil, iaitu redha dengan sedikit. Benda yang sedikit, Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki sekian-sekian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sifat orang yang bertakwa. Jadi kita kena jadilah apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, takut pada Allah, amal dengan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi tak ungkit-ungkit. Maka itulah orang-orang bertakwa. Jadi Nabi SAW mewasiatkan, iaitu usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kamu supaya kamu ni benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Was-sam'a wat-ta'ah. Kemudian Nabi SAW, aku mewasiatkan kepada kamu juga untuk kamu mendengar kata dan juga taat. Mendengar kata dan juga taat, iaitu apa yang diperintah Allah, perintah Rasul. Kemudian diperintahkan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil wajib untuk kita ikuti mereka, wajib untuk kita mendengar kata kepada mereka. Kemudian iaitu para ulama. Kena dengar para ulama sebut apa yang ulama ajar. Nampak tak? Orang yang kalau tak dengar cakap ulama, tuan-tuan dan puan, binasa hidup dia. Umat kalau tak dengar cakap para ulama, Allah Ta'ala akan berikan satu balak bencana kepada dia. Sama ada bencana dunia ataupun bencana akhirat. Bencana dunia boleh tahan lagi. Tapi kalau bencana akhirat lagi dahsyat. Apa tu bencana akhirat? Iaitu orang tersebut tidak akan mendapat syafaat, bahkan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Contohnya saya berikan tuan-tuan dan puan-puan, kalau bencana di dunia kita tengok di Syria. Di Syria dulu, Syekh Ramadan Al-Buti, seorang mufti Syria, mantan mufti Syria yang dibunuh. Tengah mengajar kitab tafsir, orang datang baling boom. Mati orang ke depan tu, bersepai badan semua. Syekh Ramadan Al-Buti tuan-tuan meninggal. Pipi dia jatuh dekat mushaf. Kepala dia jatuh kat mushaf, terbuka. Maka tuan-tuan dan puan, sebelum itu beliau dibom. Dan sebelum peperangan yang berlaku dekat Syria, tuan-tuan dan puan, apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Bila orang tanya kepadanya, kita kena jihad ke tentang Bashar al-Assad? Bashar al-Assad zalim tak? Zalim. Dia pemimpin Syiah dan juga merupakan orang yang bermadhab Syiah Nusairiyah kat sana. Syiah sesatlah tuan-tuan dan puan. Tapi bila orang tanya kepada dia, perlu ke kita berjihad menentang Bashar? Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, jangan. Maka ada orang petikai. Orang kata mufti ni anjing kepada Bashar al-Assad. Ada yang cakap macam tu. Ulama ni tuan-tuan dan puan. Ulama ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i. Akidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi dia kata jangan. Maka orang tanya, kenapa jangan? Dia kata kalau mula berperang, maka tidak akan ada hujungnya. Rumah-rumah kalian akan hancur. Wanita-wanita kalian, anak-anak kalian akan dibunuh. Masjid-masjid kalian akan dihancur. Tak boleh lagi solat, tak boleh pergi mengaji. Sekolah-sekolah kalian ditutup. Hancur ekonomi, semuanya hancur. Maka rakyat Syria ketika itu tak dengar. Tak dengar tuan-tuan dan puan-puan. Tak mau dengar. Dia kutuklah Syekh ni. Nampak? Jangan main-main tuan-tuan dan puan. Ulama bila kata sesuatu tersebut, bukan kata dengan nafsu. Tapi bila ulama kata tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah isyarah daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ulama-ulama ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ikut hawa nafsu dia kata. Dia mesti pertama sekali dia akan timbang neraca dengan keilmuan yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Nampak tak? Nak berjihad ni bukan benda yang senang untuk memutuskan kata jihad. Bukan senang. Nampak tak? Maka orang tertipu dengan ada fatwa-fatwa yang daripada negara lain yang bukan daripada ulama Syria, maka mereka ikut pula. Maka dia menyalahkan Syekh Ramadan Al-Buti tuan-tuan dan puan-puan, maka sampai hari ini peperangan di Syria masih lagi belum reda. Berapa belas tahun dah tuan-tuan dan puan-puan? Dah 12 tahun. Sampai saya pun tak boleh pergi Syria. Dan nak beli tiket tuan-tuan dan puan-puan, sahabat saya call, dia kata tak boleh mai dah. Tak boleh datang. Sebab apa tak boleh datang? Dia kata aku pun nak lari, dia kata. Aku pun nak lari. Tak ada rezeki saya pergi Syria. Peperangan berlaku tuan-tuan dan puan. Akhirnya saya pergi Mesir lah.
Saya pun lari pergi Mesir. Tahun kedua saya di Mesir, perang balik. Pergi perang tuan-tuan dan puan-puan. Banyak pelajar-pelajar Malaysia pulang, tapi saya tak pulang lah. Saya duduk di sana, tuan-tuan dan puan-puan, maka kemudian saya sambung belajar pergi Yaman. Sambung pergi belajar pergi Yaman, perang juga kat Yaman. Allahu Akbar. Maka ayah saya pun kata, engkau ni pergi mana pun perang, dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan, nak katakan itulah yang terjadi. Kenapa benda ni berlaku? Sebab tak mau dengar cakap para ulama. Betul lah. Nampak tak apa yang terjadi di Syria sekarang? Boleh lagi mereka hidup walaupun pemimpin tu, pemimpin Syiah, walaupun pemimpin Syiah tuan-tuan dan puan-puan, tapi masih lagi boleh pergi madrasah, boleh pergi masjid lagi. Boleh lagi. Nak buat majlis tahlil, majlis maulid, boleh lagi boleh buat. Tapi sekarang apa yang boleh buat? Apa pun tak boleh. Akhirnya pelarian jutaan Syria pergi. Kemiskinan, kelaparan yang mati ke bulu pun ada tuan-tuan dan puan di Syria. Sebab apa? Sebab tak mau dengar cakap para ulama. Inilah yang disebutkan dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan berikan bencana, akan balak kepada umat sekiranya mereka tidak mendengar cakap para ulama atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tuan-tuan puan. Jadi sebab tu kena dengar cakap para ulama, tuan-tuan guru dan sebagainya. Ni juga ada orang Malaysia pergi kat sana tuan-tuan puan, pergi jihad. Macam mana hukum pergi jihad kat sana? Si Fulan bin Fulan, puak sini, puak kiri, kata Allahu Akbar. Puak kanan berjihad, Allahu Akbar. Dua-dua Allahu Akbar. Nabi SAW dah bagi fatwa. Nabi SAW dah bagi fatwa, pegang fatwa ni tuan-tuan. Kecuali para ulama kata jihad, para ulama yang benar lah. Nabi SAW dah bagi fatwa 1400 tahun dulu. Kata Nabi SAW, idza ktafa muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi SAW, apabila bertembung pedang antara dua orang Muslim, kata Nabi SAW, maka orang yang membunuh dan juga orang yang dibunuh masuk ke dalam api neraka. Itu fatwa Nabi SAW. Faham tuan-tuan dan puan? Bila pergi berjihad kat sana? Jadi jangan pergi. Ada orang semangat tuan-tuan pergi jihad, mati katak tuan-tuan kat sana. Sebab tuan-tuan dan puan bunuh pun orang yang sebut syahadah la ilaha illallah je. Dia Syiah Ustaz, dia Syiah. Tapi mana kamu boleh kufurkan dia? Kita ahli sunnah wal jamaah la nukafir ahlul kiblah. Kita tidak mengkafirkan orang yang masih menghadap kepada kiblat. Solatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Senang ke kita nak hukum kafir? Walaupun di Syiah, memang betul Syiah. Memang tak dinafikan ada Syiah yang boleh jatuh kufur. Memang tak nafikan, tapi boleh ke kita pukul semua? Semua Syiah kufur? Hati-hati. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tengok seruan jihad apa semua sebagainya. Itu bila saya bawa balik tuan-tuan dan puan-puan, SB, ICRO, tiba-tiba dapat kontak saya. Saya balik daripada Mesir, saya balik daripada Yaman, tiba-tiba ada polis call saya. Dirahsiakanlah nama inspektor tu. Maka dia pun kata, Ustaz, saya sekian. Sekarang Ustaz sihat, saya dengar Ustaz dah balik apa semua. Macam ni Ustaz, saya sebenarnya tengah nak kumpul maklumat pelajar-pelajar yang berada di Hadramaut, Yaman. Saya tanya, kenapa tuan? Saya cakap. Dia kata, sebab kami dengar daripada risikan-risikan kami, ada pelajar-pelajar yang pergi ke sana, join jihad. Join ISIS, join Al-Qaeda kat sana. Memang tak dinafi, ada. Pelajar Malaysia. Tapi dia diwakilkan daripada Bukit Aman untuk cek siapa di antara pelajar-pelajar Malaysia ni, dia nak tengok, dia nak semua profil. Saya pun kumpul lah pelajar-pelajar Yaman, kawan-kawan saya yang bawa balik ni, saya kumpul lah, yang lama-lama tak ada. Yang bawa balik ni saya kumpul, saya bagi kepada polis. Tapi memang betul, ada pelajar-pelajar yang pergi ke sana. La haula wala quwata illa billah. Mak bapak suruh mengaji, duk pergi berjihad tuan-tuan dan puan. Tak betul tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu ingat, nak berjihad ni kena ada ilmu tuan-tuan dan puan. Bukan sekadar begitu sahaja. Nampak tak? Jadi taat dan dengar cakap kepada siapa? Yang keempat, para ulama. Para ulama. Yang kelima iaitu para ibu bapa kita. Orang-orang yang wajib untuk kita mendengar kata daripada mereka. Kecuali kalaulah pemimpin ataupun ulama ataupun ibu bapa kita
menyuruh kepada maksiat. Maka tak boleh dengar dan tak boleh taat kepada dia. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nabi SAW sebut tidak ada ketaatan bagi makhluk tatkala melakukan maksiat kepada Khaliq, pada pencipta, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kata tak cantiklah engkau ni buka pakai tudung, bukalah tudung. Tak wajib dengar cakap ibu. Tak jadi anak derhaka. Ibu yang berdosa besar pula. Nampak tak? Kalau ayah kita dan sebagainya, nampak tak? Apa je orang main badminton, kenapalah kau pakai seluar panjang, pakai seluar pendek. Kan ada macam tu kan tuan-tuan perempuan. Jangan. Tak boleh taat kepada ibu bapa kita kalau menyuruh maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu ahaqqu an ta'at an tuti'ahu. Adalah Allah Taala itu lebih berhak untuk kamu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluk, la wasama'a wa ta'at, dan taklah kamu mendengar kata dan juga taat wa in ta'mura alaikum abd. Maka kata Nabi SAW, walaupun yang memerintah kepada kamu, kata Nabi SAW, iaitu seorang hamba. Nabi SAW nak cerita, walaupun hamba yang cerita kepada kamu low class. Hamba ni paling low class sekali. Nampak tak? Kerana zaman dulu ada sistem perhambaan. Jadi mereka apabila perhambaan, mereka itu hak milik mutlak. Kepada siapa? Hak milik kepada Tuan dia lah. Bukan secara mutlak-mutlaknya Allah Ta'ala. Tapi hak milik kepada Tuan dia. Kena dengar cakap Tuan dia. Maka kata Nabi SAW, walaupun yang perintah kepada kamu, walaupun yang suruh taat, walaupun yang suruh melakukan kebaikan tersebut adalah seorang hamba, maka kamu wajib untuk taat. Kamu wajib untuk dengar, kata Nabi SAW. Jadi kerana itu para sahabat Nabi SAW dengar kepada siapa-siapa yang nak nasihat kepada mereka. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah panggil orang-orang, cek apa aku punya silap. Tuan-tuan dan perempuan, pemimpin ini boleh buat macam tu tak? Tak boleh, tuan-tuan. Dia kata, saya bagi betul dekat rakyat. Itu yang dia akan cakap. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Pemimpin dia kata apa, tuan-tuan dan perempuan? Dia panggil orang-orang, cek apa dia punya silap. Apa dia punya silap, beritahu. Nampak? Maka, seorang sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Nampak? Dia kata apa? Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku ni tak nampak silap kau kecuali ada dua perkara. Dua perkara. Apa perkara pertama? Iaitu aku tengok engkau ni kalau makan, kau makan dengan dua idam. Dua idamain iaitu dua lauk. Kau cicah roti dengan zaitun dengan cuka. Zaitun dengan cuka. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Sahabat tu tegur bab tu tuan-tuan perempuan. Sebab zaman tu, kalau orang makan lebih daripada dua lauk, maka seolah-olah macam bukanlah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Zaman tu. Bayangkan setahap itu. Sahabat ni tegur benda ni tuan-tuan. Yang kedua, engkau apabila berpakaian, kau pakai dengan dua baju. Nampak tak? Kau pakai dengan dua baju. Nampak? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau begitu sampai bila-bila aku takkan buat dua perkara ini. Aku takkan buat. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak kala dia menjadi khalifah, tuan-tuan dan perempuan. Orang yang dah tinggi ni, tuan-tuan dan perempuan. Siapa Sayyidina Umar Al-Khattab ni? Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi SAW mengatakan, tidak ada jalan yang engkau tempuh, wahai Umar, kecuali jalan tersebut. Kalau ada syaitan, syaitan akan pilih jalan yang lain. Beliau ni juga sahabat Nabi SAW yang dikhabarkan syurga. 10 orang yang dikhabarkan syurga. Di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setahap itu, tuan-tuan dan perempuan, dia dengar nasihat ni. Orang yang dah confirm syurga ni, tuan-tuan dan perempuan. Nabi SAW kalau dah cakap, benda tu dah jadi benar. Walaupun belum berlaku, dah confirm. Sudah confirm. Sebab Nabi SAW tu, percakapannya itu adalah wahyu Allah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِكُونَ عَنِي الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap mengikuti keinginan dia sendiri. Tidak.
tetapi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Itu Nabi SAW. Dah confirm tuan-tuan dan puan syurga. Nampak tak? Kita ni kadang-kadang rasa macam kita lebih tua, cukup lebih tua je. Alah, kau tak lebih makan garam lagi. Nampak tak? Ada orang tegur tak betul. Kau banyak lagi pengalaman, kau baru hidup setahun jagung. Kan kita biasa dengar-dengar perkataan-perkataan seperti itu. Jadi buanglah perangai. Bila orang nasihat kita benda yang baik, terima. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mendoakan. Bila sahabat tegur dia berdoa, rahimakumullahu mar'an man ahda ila uyubi. Aku berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati kepada orang yang suka nak melihat kecelaan aku, kesilapan aku, kecacatan keaiban aku. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang dah confirm syurga. Apatah lagi kita ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kalau orang tegur kita, terimalah. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan, teguran ni merupakan hadiah daripada Allah. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang teguh kepada kamu, maka terimalah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan sebut. Nampak? Jadi para ulama dulu, banyaklah kisah-kisah para ulama dulu tuan-tuan dan puan. Yang mana para ulama tu ditegur oleh budak kecil sendiri. Ditegur. Maka orang marah, kau tegur ni imam mazhab. Imam mazhab. Maka imam mazhab tersebut mengatakan dia ada mazhab. Seorang ulama, nama dia apa? Allahumma salli Muhammad. Seorang ulama yang asal daripada Maghribi. Allah, lupa nama dia. Beliau ini pernah satu kuliahnya, dia mengkritik, tak bersependapat dengan mazhab Imam Syafi'i. Lalu budak kecil datang tegur dia, memperbetulkan balik. Budak kecil, nampak tak? Tapi dah belajarlah orang zaman dulu, alim ngaji, tegur. Maka kata syekh tersebut, imam mazhab tersebut, dia katakan bahawasanya biarkan. Sesungguhnya berapa ramai, walaupun orang-orang yang muda umurnya, tetapi dia punya pemerhatian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya lebih tua daripada orang yang berumur tua. Jadi kerana itu kalau orang yang walaupun muda tapi ilmunya banyak lebih daripada kita, hormat orang tersebut. Jangan kita rasa macam, sudahlah. Walaupun anak kita sendiri. Nampak tak? Penting tuan-tuan dan puan. Kalau anak tegur, terimalah nasihat daripada anak-anak. Sebab siapa lagi nak perbetulkan kita? Nak tak kalau kita balik tuan-tuan dan puan esok, kita rupa-rupanya, ya Allah, aku buat ni dosa rupanya. Aku buat ni tak betul, tak sah rupanya. Menyesal tak kita? Menyesal. Anak kita dah tegur, orang lain dah tegur, tapi kita tak nak terima. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam satu athar yang mengatakan bahawasanya orang yang paling Allah Ta'ala murka dan Allah benci adalah orang yang apabila dinasihat kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fayaqulu, maka orang tersebut mengatakan kepada orang yang menasihat tersebut, mengatakan, alaika binafsik, kau nasihat diri kau dulu. Kau bertakwa dulu. Kau jangan nasihat aku, tengok diri kau dulu. Ini orang yang paling dibenci, yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau orang nasihat kita, terima. Hari ni orang nasihat kita, tuan-tuan perempuan, dia kata kubur masing-masing. Betul lah, kubur masing-masing, mana kubur dia share. Betul lah tu. Tapi tuan-tuan perempuan ingat, bila orang tak bertegur lagi dengan kita, maka kita akan sesat selama-lamanya. Jadi kerana itu, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar orang-orang ni, Allah Ta'ala jentik hati dia, Allah Ta'ala itu berikan sedikit hidayah pada hati dia untuk tegur kita. Nampak tak? Jadi kerana itu, terimalah nasihat. Jadi Nabi SAW, Nabi tuan-tuan dan puan pernah dengar nasihat daripada sahabat Nabi SAW. Ketika peperangan Khandaq, cerita masyhur, kita duk ulang-ulang cerita ni. Nabi SAW tanya pendapat sahabat. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi kehadapan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mempunyai idea Rasulullah. Apa ideamu wahai Salman Al-Farisi? Kami ketika di Parsi, kami kalau berperang, kami buat strategi Khandaq.
kami gali sekeliling, maka musuh akan masuk, akan melemahkan musuh. Nabi SAW kata macam mana? Kata Nabi SAW buat. Akhirnya, Nabi SAW dan para sahabat sendiri korek tuan-tuan dan perempuan. Ni Nabi ni, boleh saja Nabi SAW tak nak mau dengar. Tapi kenapa Nabi SAW dengar? Kata para ulama nak mencontohkan kepada kita. Yang Nabi SAW seorang Nabi, Rasulullah, asyraful khalqi ilallah alal itlaq. Manusia yang paling termulia secara mutlaknya. Makhluk yang paling mulia. Tak ada mana-mana makhluk. Tak ada para Nabi yang boleh challenge. Nabi number one. Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW terima nasihat. Nabi SAW boleh dengar cakap sahabat ni tuan-tuan dan puan. Yang sahabat ni baru saja masuk Islam. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW. Betul lagi kita. Maka itulah yang dikatakan. Maksudnya wasama' wa ta'ah wa in ta'mura alaikum abad. Walaupun seorang hamba itu menasihatkan kepada kamu. Fa innahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam may ya'ishu fasayara ikhtilafan fa innahu may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hidup daripada kalangan kalangan kalian, iaitu Nabi SAW cakap kepada para sahabat Nabi SAW setelah kewafatan aku, kata Nabi SAW, fasayara, orang tersebut iaitu sahabat-sahabat ni akan melihat ikhtilafan kasirah, banyaknya berlaku persengketaan, banyaknya berlaku khilaf yang banyak, iaitu maksudnya apa? Iaitu terlalu banyaknya fitnah dan juga bid'ah yang berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya setelah wafat aku nanti siapa yang masih hidup maka dia akan tengok banyak fitnah-fitnah yang akan berlaku tuan-tuan dan puan. Ini mukjizat yang di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kasyaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan kasyaf kepadanya sehingga Nabi SAW mengetahui apa perihal-perihal akhirat. Apa yang berlaku di syurga, apa yang berlaku di api neraka. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, bila kata kepada sahabat, bila kamu lihat, siapa yang hidup dapat lihat, maka Nabi SAW bagi solution. Macam mana nak selamat daripada bid'ah, nak selamat daripada fitnah. Setelah kewafatan Nabi, ada fitnah. Maka kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Maka kata Nabi SAW, wajib ke atas kamu, hendak kamu mengikuti kepada sunnah. Jadi akhir zaman ni nak selamat dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Sunnah lah. Akhir zaman ni sunnah saja yang selamatkan kita. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ni cabaran fitnah begitu banyak. Nabi SAW sebut akhir zaman, kata Nabi SAW, berlaku fitnah itu kaqata'il lail. Seperti malam yang pekat. Tak nampak dengan mata. Kata Nabi SAW, yusbihu rujulan mu'minan wa yumsi kafiran. Pada fitnah tersebut menjadikan, kata Nabi SAW, orang-orang ketika waktu pagi beriman lagi kepada Allah. Tapi ketika waktu petang, jadi kafir. Hilang iman dia, hilang Islam dia. Cepatnya, akhir zaman ni orang keluar daripada Islam. Iman dia keluar. Tuan-tuan dan perempuan, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kata Nabi yang boleh selamatkan kita adalah sunnah Nabi SAW. Kena hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Takut anak kita rosak, tuan-tuan dan perempuan, kita yang sebenarnya kita kena perbetul diri kita. Daripada awal mula rumah kita. Jangan duk pening, tuan-tuan dan perempuan. Kebanyakan orang kadang-kadang dia fikir nak mendidik anak ni, tuan-tuan dan perempuan, mesti hantar kat madrasah, mesti hantar kat tahfiz, mesti hantar kat pondok, mesti hantar kat sekolah asrama. Nak mendidik anak, kata para ulama, madrasatul ula al-umhat wal aba. Madrasah yang pertama bagi anak-anak ni adalah ibu bapa sendiri. Ibu bapa sendiri. Sebab tu kita kena perbetulkan mindset kita. Nak betulkan anak, itulah ibu bapa. Ibu bapa kena perbetulkan diri dulu. InsyaAllah ta'ala barulah anak kita akan jadi ikut. Nampak?
Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kat dalam rumah kita hidupkan sunnah. Akhir zaman ni nak selamatkan anak kita, cucu cicit kita, hidupkan sunnah. Macam mana sunnahnya? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal bangun pagi, daripada bangun tidur sampai kita tidur. Pernah tak kita buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, kitab yang sangat bagus. Mengajarkan adab-adab sunnah. Disebutkan Imam Al-Ghazali daripada awal-awal bangun tidur sampailah tidur. Sangat-sangat bagus. Ternyata bila kita belajar, banyak benda yang kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Sayyidina Habib Umar, umat akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan, apa benda pun dia lakukan bersama dengan syaitan. Ish, betul ke? Betul lah. Umat akhir zaman ni makan pun tak baca bismillah. Bila akhir daripada makan pun tak baca alhamdulillah, tak sebut alhamdulillah. Bila masuk toilet tak baca doa. Masuk toilet pun kaki kanan. Nampak tak? Bila makan pun tak basuh tangan. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni umat akhir zaman nak katakan benda-benda yang simple. Time tidur pun tak baca doa. Bangun tidur pun tak baca doa. Betul lah dia kata Habib Umar, umat akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang hidup dengan syaitan. Bukan hidup dengan sunnah. Mana kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tanya balik. Tengok kat bilik kita tu, apa benda yang sunnah dalam bilik kita? Tengok kat rumah kita, apa benda yang sunnah? Al-Quran duk nyuruk kat belakang, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi almari tu penuh dengan pinggan mangkuk. Sebab tu ada pernah saya dengar satu kisah, seorang perempuan ni tuan-tuan dan puan, dia mengadu kat seorang syekh. Dia kata, "Syekh, anak aku ni mengaji malas, belajar pun tak baik. Macam mana ni, Syekh?" Dia kata macam ni. "Kat rumah kamu tu, almari-almari kamu simpan apa?" Dia kata, "Aku simpan pinggan mangkuk kat dalam." Dia kata, "Kalau kamu nak jadikan anak kamu mangkuk hayun, simpanlah daripada pinggan mangkuk kat almari-almari rumah kamu. Tapi kalau nak jadikan anak kamu ulama'-ulama', simpan buku-buku ulama'-ulama' punya kitab Al-Quran yang khususnya. Kena ada." Nampak? Jadi kerana itu mulakan sunnah Nabi SAW. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan banyak berlaku bid'ah. Baru-baru ni berlaku ajaran sesat. Hadi minallah. Kena hati-hati tuan-tuan. Saya pun pening juga tuan-tuan puan, macam mana ada orang ikut. Terang-terang dia kata, dia pun terang-terang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni keluar. Tuan-tuan puan boleh search Hadi minallah, hati-hati tuan-tuan puan. Saya tak nafi, bagus belajar ilmu makrifat, masuk tasawuf, masuk tarikat, bai'ah tarikat, bagus tuan-tuan puan. Pastikan tarikah yang muktabar. Tarikah-tarikah yang tidak menyeleweng ajaran dia. Nampak tak? Kalau cerita bab hakikat tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang boleh cerita bab hakikat. Tapi kita kena tengok siapa yang menceritakan, macam mana dia dengan syariat. Kata Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin, Imam Sya'rani ni ulama hakikat. Apa dia kata tuan-tuan dan puan-puan? Tengok, ulama hakikat tak pisah dengan syariat. Dia kata, kalaulah engkau melihat orang itu meskipun dapat terbang di awan ataupun berjalan di air ataupun berjalan melalui angin sekalipun, kalau dia tak solat, jangan ikut. Kalau syariat dia menyalahi syariat, jangan ikut. Orang kita ni tuan-tuan dan puan, mohon maaf saya cakap, dia suka kepada keramat-keramat. Keramat-keramat ni tuan-tuan dan puan, memang ada. Kita i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah memang ada. Kita tak nafi. Para ulama-ulama, para aulia Allah Ta'ala berikan. Tetapi orang-orang yang betul dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang benar mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meresi karamah-karamah? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca tentang karamah para sahabat, tuan-tuan, begitu banyak. Ada satu kitab, Jami'ul Karamat Al-Awliya, Al-Imam Yusuf An-Nabhani, karang kitab daripada sahabat sampai para wali-wali zaman dia. Dia cerita tentang karamah-karamah. Memang ada. Para sahabat punya karamah-karamah. Tapi siapa mereka? Orang yang solat dia jaga. Orang yang betul-betul iman dia mantap. Ilmunya Masya Allah. Barulah kita boleh ikut. Tapi kita ni tuan-tuan orang Melayu kita, sebab tu kita kena minta kepada Allah Ta'ala selalulah. Bahawasanya kita kena minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk siapa guru kita yang sebenarnya. Kata Imam Ibn Sirin, hadza ilmu din fanzuru amman ta'khudunah. Ilmu agama ni jangan buat main-main, kata Imam Ibn Sirin.
Ini ilmu agama. Kamu kena tengok dengan siapa kamu nak ambil. Kamu kena tengok siapa yang ajar kamu. Jangan sebarang-barang. Cerita sikit pasal Tuhan, cerita sikit pasal Nabi, oh terus kita menjadikan dia guru. Nanti dulu, tengok dulu syariat dia macam mana. Tanya dulu orang-orang lain, tengok dia ni berguru dengan siapa. Kena tengok juga. Nampak tak? Betul ke dia ni bersanad dengan guru-gurunya dan sebagainya. Kerana akhir zaman ni banyak berlaku bid'ah, berlaku benda-benda yang pelik-pelik ni tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu kena hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Bahawasanya akhir zaman ni banyak benda-benda yang menyesatkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nampak fitnah yang terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana nak ikut? Sunnah Nabi SAW. Banyaklah cara yang boleh menyelamatkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya sunnah Nabi SAW. Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata bahawasanya tatkala seorang lelaki laqiya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rajulan. Ibnu Mas'ud berjumpa kepada seorang lelaki yang dalam keadaan muhriman wa alaihi thiyabihi. Ketika itu dalam keadaan muhrim. Dalam keadaan pakai ihram. Faqala, maka berkata kepadanya, inza'anka hadha. Buka ihram kamu ni. Faqala rujul, ikra ala hadhihi al-ayah min kitabillahi ta'ala. Qala na'am, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lelaki tersebut pakai ihram tiba-tiba. Pakai ihram tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja pakai ihram. Sahabat ni, dia walaupun benda tersebut tuan-tuan dan puan, dia tengok kadang-kadang benda tersebut tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut kalau dia buat seperti itu nanti orang terikut-ikut. Jadikan syariat pula. Maka sahabat ni kata buka. Abdullah bin Mas'ud punya tegas. Lalu dia pun baca satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut bahawasanya apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambil. Apa yang dia larang oleh Rasul, maka tinggalkan. Fantahu. Maka jangan buat, kata Nabi SAW. Sebegitu sahabat ni tegas. Apa-apa yang Nabi SAW itu lakukan, maka buat. Apa yang Nabi SAW tinggalkan, artinya Nabi SAW tak perintah untuk buat. Kalau mendatangkan fitnah, jangan. Tapi kalau tak bersalah dengan syariat, tak ada masalah. Nampak tak? Kalau tak bersalah dengan syariat, tak ada masalah. Tapi para sahabat tak nak buka pintu fitnah. Setahap itu para sahabat menjaga agama Islam itu sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib kamu mengikuti sunnah aku, wa sunnatil khulafa al-mahdiyin. Khulafa ar-rasyidin, iaitu khulafa ar-rasyidin. Siapa itu khulafa ar-rasyidin? Iaitu mereka yang mengenal hak dan juga mengikuti kebenaran. Itu maksudnya Rashidin. Al-Mahdiyin, mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Ini semua sahabat-sahabat Sayyidina Ali. Begitu juga. Semuanya sahabat-sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tersebut tak mengikuti khalifah Rasulullah, bermaknanya dia tidak beriman dengan hadis ni. Sedang saja. Kalau dia benci Sayyidina Umar Al-Khattab, dia benci Sayyidina Abu Bakar, seperti segolongan-golongan Syiah. Mereka cukup benci dengan Sayyidina Abu Bakar, cukup benci dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, cukup benci dengan Sayyidina Uthman Affan. Tuan-tuan dan puan-puan, maka para ulama ada tulis kitab. Syekh Fathul Qudaish Al-Yafi'i pernah karang satu kitab hukum mencerca para sahabat. Hukum mencerca para sahabat. Maka dalam kitab tersebut dia buat ringkasan tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang mencela para sahabat-sahabat yang kibar, semisalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat-sahabat yang dalam Al-Quran pun Allah cerita tentangnya. Sayyidina Abu Bakar Allah Ta'ala cerita tak dalam Al-Quran? Ada. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad, ceritakan kepada Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Tak kala dalam gua sur tu khitab kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kata para ulama, siapa saja yang mencaci Sayyidina Abu Bakar, kafir terus. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Syiah dia juga mencerca
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak? Ni saya ceritakan tuan-tuan dan puan-puan bukan nak memburukkan, tapi kita kena cerita fitnah. Bahasanya bahayanya fahaman-fahaman Syiah ni tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok syahadah mereka macam mana? Syahadah mereka tuan-tuan dan puan-puan, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Ali waliyullah dan sebagainya puji-puji Ali, Sayyidina Ali. Kemudian di belakangnya ada laknat Abu Bakar, laknat Sayyidina Umar, laknat Aisyah. Jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan. Itu kata para ulama. Siapa yang mencerca para sahabat yang memang dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW sebut Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa saja dalam hadis yang Nabi SAW sebut cerita pasal dia banyak. Maka para ulama mengatakan kalau hadis itu mutawatir yang diceritakan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau mencacinya maka tidak lagi khilaf para ulama kufur. Begitu juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Taala pun turun Al-Quran untuk menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bahawasanya Nabi Muhammad jangan mempercayai kepada orang-orang munafik yang membuat khabar dusta. Hadisul ifki, cerita tentang dusta bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu berzina. Maka Allah Taala sendiri menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu khusus turun kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Macam mana orang Syiah boleh mencerca Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala? Maka kalau orang mencerca Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, tuan-tuan dan puan, kufur. Bukan para sahabat saja, hatta Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sendiri. Siapa yang mencela Sayyidina Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim pun boleh jatuh kufur. Sebab apa boleh jatuh kufur? Sebab mereka ini meriwayatkan hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sahih. Al-asahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang sahih setelah kitabnya Al-Quran, Sahihul Bukhari. Maka orang yang mencerca imam-imam daripadanya Imam Bukhari, Imam Muslim pun boleh jatuh kafir. Jangan main-main. Nampak setahap itu para ulama keluarkan hukum. Jadi begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti sunnah para khulafa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai, maksudnya mengikuti, mencintai mereka. Mencintai mereka, kasih kepada mereka. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku seperti bintang yang berada di langit. Di mana pun kalau kamu mengikuti mereka, nescaya kamu akan mendapat hidayah. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana itu, subhanallah, ikuti dan cintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadis ni ada lagi benda yang saya nak sentuh nanti pada minggu-minggu yang akan datang. Kerana dia akan masuk perbahasan bid'ah yang saya akan sebutkan nanti, tuan-tuan dan puan, mengikuti fahaman ahli sunnah wal jamaah. Saya akan syarahkan dan akan sentuh beberapa kitab-kitab dan dalil-dalil bid'ah yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah taala. Jadi saya berhenti setakat ini. Hadis ini ada lagi yang akan disambung insya-Allah taala pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kita ilmu agama. Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang faqih, mencintai Nabi Muhammad, mencintai kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afiq. Wallahu a'lam.